اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi masih lagi diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama berada di sini. Dan insya-Allah pada malam ini juga kita akan menyambung kembali tentang tafsiran surah Al-Fatihah yang sudah kita tunda dan tunggak sejak sekian lama. Dan insya-Allah malam ini juga kita akan menghabiskan saki-baki ataupun sisa-sisa ayat yang terakhir daripada surah Al-Fatihah, merujuk kepada ayat yang ke-7, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, merujuk kepada ayat yang ke-7, sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan dan membentangkan ayat yang ke-7 ialah hasil daripada tafsiran ayat yang ke-6, yang sebelum ini kita sama-sama sudah baca dan menafsirkan dalam beberapa bulan yang lalu, merujuk kepada ayat Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya hampir keseluruhan orang-orang Islam yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hari akhirat, sentiasa memohon hidayah pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu siratal mustaqim. Baki lagi, kumpulan manakah yang dianggap memenuhi syarat-syarat untuk melayakkan diri mereka berada pada titian siratal mustaqim ataupun jalan yang paling benar, paling lurus dan paling betul. Dan insya-Allah pentafsiran bagi ayat yang ke-6 kita akan tafsirkan malam ini. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan-jalan mereka-mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat, menganugerahkan nikmat ke atas mereka. Siapakah yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Iaitu manusia-manusia, golongan-golongan yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dia manusia-manusia yang beragama Islam, yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam erti kata lain, kehidupan dirinya sentiasa patuh dengan setiap arahan-arahan dan perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan hariannya juga sentiasa mereka menafikan diri mereka daripada membuat kerosakan-kerosakan, menafikan diri mereka daripada membuat kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan dan maksiat-maksiat. Baki lagi ialah bila Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan ayat ini kepada kita, dia tak terhenti pada nikmat yang Allah bagi dan Allah berikan kepada manusia yang beriman. Tetapi di sana ada dua lagi cabang, ada dua lagi lorong, ada dua lagi jalan, yang mana
dipunyai oleh dua golongan yang amat berbeza dari sudut sifat-sifat yang digambarkan pada golongan yang beriman hak pertama tadi, iaitu ghairil maghdubi alaihim, iaitu golongan-golongan manusia yang Allah ni murka ke atas mereka, golongan-golongan manusia ni yang Allah marah ke atas mereka. Dan satu lagi ialah waladdallin, iaitu golongan-golongan yang telah disesatkan. Jadi ada golongan yang beriman, ada golongan yang Allah murka dan Allah marah, dan ada juga golongan-golongan yang sesat. Sebenarnya kembali kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memaparkannya di dalam surah yang lain, iaitu merujuk kepada surah mana? Surah An-Nisa ayat 69, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat-sifat sebenar manusia yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita bergerak kepada ayat yang dimaksudkan, di sini saya nak bagi sedikit berkenaan dengan ilmu nahwu, iaitu ilmu gramatika dalam bahasa Arab. Bila dikaitkan siratal ladzina an'amta alaihim dengan ihdinas siratal mustaqim sebelum ini, inilah yang dikatakan dalam ilmu nahwu sebagai badal, iaitu kata kerja bagi menerangkan sifat kumpulan-kumpulan yang hendak disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun dalam ilmu nahwu selain daripada badal, boleh juga kita katakan sebagai ataf bayan. Ataf bayan dalam ilmu nahwu ialah kata kerja yang mengikuti kata kerja yang lain. Kalau badal tu dia bersendiri, dia berseorangan. Tapi kalau kita guna atas nahwu ataf bayan, dia adalah kata kerja yang mengikuti kata kerja yang lain. Begitu juga dari sudut qiraat. Sedikit ilmu qiraat tentang bacaan ayat yang ketujuh. Jumhur ulama memang bacaan mereka ialah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Jadi jumhur ulama membaca dengan dikasrahkan, dengan dibaris bawahkan huruf ra tadi, iaitu ghairil maghdub. Bila sebut ghairi dalam ilmu nahwu, dia dipanggil sebagai na'at, iaitu sifat. Tetapi ada juga bacaan-bacaan yang datang selain daripada yang dimasyhurkan oleh ulama-ulama qiraat, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghaira. Dia dibaca dengan bacaan fathah. Bacaan ini juga diperakui pernah dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pernah dibacakan oleh sahabat baginda Sayyidina Umar bin Al-Khattab menerusi riwayat daripada Imam besar Al-Hafiz Abul Fida Ibnu Katsir. Baik, begitu juga yang penghujungnya, kalau kita sebut ghaira, dia tak jadi na'at macam ghairi. Kalau kita sebut ghaira, dia jadi hal, keadaan. Dan hal ini ialah merujuk kepada kalimah alaihim sebagai dhamir dan an'amta tadi sebagai amil bagi hal tersebut. Itu adalah sedikit sebanyak berkaitan dengan ilmu nahwu atau bahasa modennya gramatika bahasa Arab. Jadi terus kita kepada ayat yang saya maksudkan tadi untuk menerangkan dengan sebenar-benar penjelasan tentang manusia-manusia dan golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan dan berikan nikmat ke atas mereka, merujuk kepada surah An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. An-Nisa 69.
Barang siapa yang mentaati Allah dan barang siapa yang mentaati Rasulnya. Ini adalah tagline paling awal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita nak termasuk di dalam golongan-golongan yang Allah akan bagi nikmat siratal mustaqim ni. Syarat dia mesti beriman kepada Allah, dia mesti beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastilah mereka ini akan bersama dan digolongkan bersama manusia-manusia yang Allah telah limpahkan nikmat ke atas mereka. Siapakah yang telah Allah limpahkan nikmat ke atas mereka? Dalam ayat ini Allah senaraikan ada empat kumpulan manusia. Yang pertama, minan nabiyyin, daripada golongan nabi-nabi. Bila nabi-nabi, otomatik juga di sana adanya rasul-rasul. Was-siddiqin, manusia-manusia yang benar. Maksud manusia-manusia yang benar ialah manusia-manusia yang mengambil berat, manusia-manusia yang menjadikan perkataan-perkataan Nabi, manusia yang menjadikan perbuatan-perbuatan Nabi, manusia yang menjadikan sunnah-sunnah Nabi dalam pengamalan sehariannya. Dan dia beriman dengan setiap yang diberitakan oleh Allah menerusi kitab, dan dia beriman dengan setiap sesuatu yang diberitakan oleh Rasulullah menerusi hadis. Itulah secara sepintas lalu dan sepaling ringkas berkenaan dengan manusia-manusia yang diistilahkan sebagai siddiqin wasyuhada, iaitu golongan manusia-manusia yang syahid, berjuang di dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala demi melihat agama ini terus tertegak. Dan yang terakhir, wassalihin, golongan manusia-manusia yang baik, golongan manusia-manusia yang soleh. Bukan saja soleh pada perkataan, dia juga soleh pada perbuatan, dia juga soleh pada ibadat, dia juga soleh pada pengamalan sehariannya. Jadi inilah yang dikatakan sebagai empat kumpulan manusia yang Allah istilahkan, yang telah diberikan nikmat-nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam skop ihdinas siratal mustaqim tadi. Hak kita duk minta pun, biarlah diri kita hari ini Allah golongkan di salah satu daripada empat yang tadi. Baik, berikutan ayat An-Nisa 69 tadi, pernah ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam hadis, iaitu Imam Ibnu Mardawah. Imam Ibnu Mardawah meriwayatkan hadis ini daripada jalur sanadnya sampai kepada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aisyah radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau meriwayatkan pada suatu hari datang seorang lelaki ke rumah baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana bila lelaki ini bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus dia mengucapkan kepada baginda, "Ya Rasulullah, sesungguhnya diri kamu lebih aku kasihi melebihi diriku sendiri. Ya Rasulullah, sesungguhnya diri kamu lebih aku kasihi melebihi keluargaku sendiri. Ya Rasulullah, sesungguhnya diri kamu lebih aku kasihi daripada anak-anakku sendiri." 3 kali dia buat pengakuan demikian, nak bagi tahu kepada Nabi Muhammad bahawa dia ni terlalu kasih, terlalu sayang dan cinta pada Nabi. Pertama, lebih pada diri dia sendiri. Yang kedua, nak bagi tahu dia kasih, cinta dan sayang pada Nabi, lebih dia sayang pada keluarga dia sendiri. Yang ketiga, dia nak bagi tahu pada Nabi dia lebih kasih, sayang dan cinta pada Nabi lebih daripada anak-anak dia. Satu pengorbanan kecintaan yang cukup tinggi. Lalu dia meneruskan perkataan dia, "Aku berada di rumahku pada suatu ketika." Dia duk bayangkan dia duk berada di rumah dia pada suatu ketika, tiba-tiba hati aku ni teringat kepada kamu.
Aku duduk rumah aku, tiba-tiba aku teringat kepada kamu, wahai Rasulullah. Dan inilah yang menyebabkan aku tidak dapat dan mampu untuk bersabar sehingga aku akan sampai kepada kamu. Maksud sampai ni, bila rasa teringat kepada kamu, aku akan cari kamu dan melepaskan kata-kata ini. Nak cakap begitu sayang, kasih dan rindu dia pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi aku bimbang, salah seorang daripada kedua-dua kita pasti akan menemui kematian. Maksudnya dia pun akan mati, Rasulullah pun akan wafat. Baki lagi tak diketahui siapa yang Allah nak panggil dulu. Mungkin aku mati dulu ataupun Rasulullah wafat dulu. Tetapi yang menjadi kesedihan bagi diri aku ialah bila Rasulullah kamu ni wafat, kamu dah meninggalkan kami, pastilah kedudukan dan darjat kamu ni tinggi di sisi Allah. Pasti kamu akan diletakkan di dalam syurga bersama dengan sahabat-sahabat kamu di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi kalaulah belah aku pula yang meninggal dunia, aku ini sebagai seorang hamba Allah yang biasa, kalaupun aku ditempatkan di syurga kelak, aku bimbang dengan kedudukan yang aku ada ini, aku tidak berpeluang lagi untuk melihat kamu. Jadi kalau duduk atas dunia ni, teringat kat Nabi, boleh pergi jenguk. Teringat kat Nabi, boleh pergi tanya khabar. Teringat kat Nabi, boleh bercakap dengan Nabi. Tapi dia membayangkan suatu hal yang lebih jauh dan lebih tinggi. Takut besok bila mati, Nabi kedudukan dia tinggi dengan Nabi-Nabi Rasul lain. Kalau aku masuk syurga sekalipun, bimbang tingkatan dan kedudukan aku rendah, tak berpeluang lagi aku nak buat seperti yang aku jumpa kamu pada hari ini. Jadi Nabi tak berkata apa-apa, cuma Nabi mendiamkan diri. Sejurus selepas itu turunlah wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ayat tadi, An-Nisa 69. Jadi ada seorang ulama hadis yang terkenal, Al-Hafiz Abi Abdillah Al-Maqdisi. Dia mengambil komentar tentang hadis ini dalam sebuah kitabnya yang bernama Sifatul Jannah, sifat-sifat syurga. Bagi Ali Al-Maqdisi tadi, Abi Abdillah Al-Maqdisi ini, dia mengatakan hadis ini langsung tidak mempunyai masalah dari sudut isnadnya. Bila itulah yang diucapkan, bermakna hadis ini sahih, betul dan benar. Baki lagi yang disyarahkan oleh ulama berkenaan dengan huraian tentang kisah ini, dikatakan bahawa manusia-manusia yang siddiqin ialah sebagaimana yang dihuraikan pada awal tadi, seringkas yang mungkin. Manusia yang benar-benar menjaga dan beriman kepada kitab Allah, manusia yang benar-benar menjaga dan beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha menjadikannya sebagai amalan dalam kehidupan seharian. Dan yang terakhir dicatatkan bahawa 4 golongan yang Allah maksudkan dengan kumpulan yang diberi nikmat tadi, mereka di dalam syurga Allah kelak sentiasa saling bertanya kabar dan saling ziarah menziarahi di antara satu dengan yang lain. Jadi ini berikutan kebimbangan sahabat tadi, takut darjat syurga dia rendah, dia tak dapat jumpa Nabi. Tetapi ini sudah dihuraikan dengan jelas turunnya ayat ini, sama ada dia salihin, sama ada dia syuhada, sama ada dia siddiqin, sama ada dia nabi-nabi dan rasul. 4 kumpulan ini akan saling bertanya kabar dan saling ziarah menziarahi di antara satu dengan yang lain. Baik, kembali kita kepada penghuraian tentang ayat ini. Baik, selepas kita mengetahui dengan jelas tentang kumpulan yang pertama, ini adalah kumpulan yang dicari-cari oleh semua umat Islam, dan kita kalau boleh nak meletakkan diri kita sebahagian daripada 4 kumpulan ini. Tetapi sepanjang hidup kita pasti Allah sediakan uji,
ujian, pasti Allah sediakan musibah, pasti Allah sediakan bala dalam pelbagai bentuk. Kadang-kadang yang kita nampak, kadang-kadang yang kita tak nampak, kadang-kadang yang kita sedar, kadang-kadang yang kita tak sedar. Dan inilah yang perlu dibimbangi, takut kita tergolong daripada dua cabang yang selain daripada yang Allah bagi nikmat iman tadi, iaitu kumpulan ghairil maghdubi alaihim, iaitu manusia-manusia yang Allah marah, manusia-manusia yang Allah murka. Di sini tidak lain dan tidak bukan kumpulan dan golongan yang Allah paling marah dan murka merujuk kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang yang diistilahkan dalam kumpulan waladhdallin, manusia-manusia yang sesat, yang terseleweng dan tersasar ini adalah merujuk kepada golongan-golongan Nasrani. Dan kita pun tahu bila golongan inilah yang Allah istilahkan yang paling dia marah, kumpulan yang sesat, kita harus sentiasa beringat, berhati-hati dan berwaspada dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesekali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan meredai kamu sehinggalah kamu ini mengikuti jejak-jejak langkah mereka. Mereka akan berusaha setiap masa, setiap ketika, setiap jam, setiap saat untuk mengait kamu agar berada di salah satu daripada dua kumpulan selain daripada mereka yang Allah bagi nikmat. Sama ada kita akan ikut jejak langkah Yahudi ataupun kita akan ikut jejak langkah Nasrani. Baik, untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas, Allah Subhanahu wa taala telah terangkan antaranya sifat orang Yahudi dalam surah Al-Maidah, juga sifat orang Nasrani dalam surah Al-Maidah. Yang pertama tentang orang Yahudi, Allah sudah nukilkan di dalam Al-Maidah ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man la'anahullah wa ghadiba alaih, yaitu mereka-mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ghadiba alaih, dan Allah marah, Allah murka kepada mereka. Ayat ini memang sememangnya merujuk kepada golongan-golongan dan bangsa Yahudi. Dengan jelas dah Allah sebut dalam surah Al-Fatihah dan Allah perkuatkan dalam Al-Maidah 60, Allah ni laknat mereka dan Allah marah, murka pada mereka. Dan untuk golongan yang kedua yang Allah kata sesat juga merujuk kepada surah yang sama, iaitu surah Al-Maidah rujuk ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab la tughlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Al-Maidah 77. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab di sini merujuk kepada orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani yang dinisbahkan sebagai Kristian sekarang. La tughlu fi dinikum, janganlah sesekali kamu melampaui batas. Janganlah kamu melampaui batas dalam perkara-perkara yang melibatkan hal ehwal keagamaan kamu ghairal haq, secara tidak benar dan secara tidak wajar. Jangan kamu nak mencampur adukkan urusan-urusan keagamaan, hal-hal ehwal yang lebih bersifat keibadatan pada Allah dengan jalan yang salah, dengan jalan yang tidak benar. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl, janganlah sesekali kamu mengikuti satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala telah sesatkan dia sebelum ni. Jangan nak pandai-pandai mengikut satu-satu kaum yang sebelum ni memang Allah dah sesatkan mereka.
wa adallu katsiran. Bukan saja mereka sesat, bahkan mereka menyesatkan ramai lagi manusia lain. Tak cukup diri dia sesat, dia menyesatkan orang lain. Wa dallu an sawa'is sabil, dan dia mengalihkan, menyelewengkan manusia-manusia lain daripada berpandukan jalan yang benar. Ayat 77 Maidah merujuk kepada spesifikasi kepada golongan Nasara ataupun golongan Nasrani. Baik, bila dia melibatkan dua kumpulan, untuk kita hurai secara jelas, padat dan terperinci, memang tak akan cukup masa malam ni. Jadi saya akan ambil hanya satu grup, satu kumpulan, merujuk lebih kepada Yahudi. Dan insya-Allah kita ada masa hari satu lagi kita akan pi kepada tang Nasrani. Bila sebut tentang Yahudi, pasal apa yang Allah marah sangat pada dia? Pasal apa yang Allah murka sangat pada orang Yahudi? Dan kita harus faham beberapa perkara. Tengok apa yang dibentangkan oleh ayat-ayat Allah, apa yang dibentangkan oleh hadis-hadis Nabi, apa yang dibentangkan oleh ulama-ulama. Tiga perkara utama yang boleh menyebabkan Yahudi ni jadi musuh bagi umat Islam. Yang pertama ialah kerana sifat orang Yahudi ni, dia punya permusuhan kepada orang Islam memang terlalu kuat. Dia punya permusuhan kepada orang Islam punyalah terlalu ketat. Dia punya permusuhan dengan orang Islam memang mempunyai dendam yang sejak zaman berzaman, di mana Allah memperakukan di dalam surah yang sama, Al-Maidah ayat 82. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Apakah kamu tidak melihat sesungguhnya segolongan manusia yang paling banyak menentang, yang paling banyak cuba merosakkan orang-orang yang beriman, yang paling banyak memusuhi orang-orang yang beriman, tidak lain dan tidak bukan mereka ialah orang-orang Yahudi dan manusia-manusia yang Allah golongkan sebagai asyraku. Apa maksud asyraku? Musyrik. Hari ini kita nak tahu musuh yang paling banyak lawan Islam, musuh yang paling banyak nak umat Islam ni rosak dan jahanam. Nombor satu, orang Yahudi. Hak paling ketat dan kuat permusuhan dengan agama. Satu lagi ialah manusia-manusia yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat Islam sebagai agama yang tulen, agama yang suci, agama yang murni adalah agama perpaduan. Islam agama persaudaraan, Islam agama keharmonian. Islam tidak pernah memusuhi mana-mana agama dalam dunia ini. Dia adalah satu-satunya only agama yang paling toleran. Tetapi lihat bagaimanakah sikap agama-agama di luar sana terhadap Islam. Yahudi Allah sendiri dah rakam ketatnya permusuhan dan kebencian. Nasrani begitu juga. Bagaimana dengan agama-agama lain, Buddha? Kita boleh tengok apa yang berlaku dengan saudara kita di Myanmar. Macam mana umat-umat Islam Rohingya dibantai, dibunuh, diperkosa, dibakar, diperkotak-katikkan, diperbodohkan oleh kaum-kaum Buddha di sana. Begitu juga dengan rakyat-rakyat Islam kita, saudara kita di Kashmir. Siapa yang berperang dengan mereka? Orang-orang Hindu. Di mana-mana pun pasti ada serangan yang cuba merosakkan, membantai dan membunuh umat Islam. Tetapi ingat, Islam tidak mengajar kita bentuk keganasan. Islam tak mengajar kita bentuk terorisme. Kecuali dalam hal-hal tertentu, mengapa kita perlu mengangkat senjata atas nama jihad, itu adalah perkara-perkara yang kita kata sejalan dan sepatutnya kita lakukan tersebut sebagai jalan yang terakhir untuk mempertahankan diri, mempertahankan agama, mempertahankan saudara, mempertahankan negara yang tercinta.
Baik, bila kita dah mula memahami apa yang Allah bagi tahu tadi, itulah yang menjadi musuh yang paling ketat orang-orang Yahudi. Dalam satu hadis lain, riwayat Adi bin Hatim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Buka kitab Sahih Imam Tirmizi hadis 2878. Sesungguhnya kaum yang dimurkai oleh Allah, yang dimaksudkan oleh Allah, hak mana dia murka tu, Rasulullah kata merujuk kepada orang-orang Yahudi. Yang Allah duk marah, yang Allah duk murka tu tak ada orang lain, yang Allah rujuk ialah orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Adi bin Hatim menerusi riwayat Imam Tirmizi. Baik, apa yang mereka buat sekarang terhadap kita sebagai contoh? Tengok Yahudi buat terhadap kita contoh dari sudut apa? Dari sudut politik. Dari sudut politik, sebelum tu kita tertinggal ialah beza antara orang Yahudi dengan orang Kristian macam ni. Orang Yahudi mereka berilmu, orang Yahudi mereka berpengetahuan, orang Yahudi mereka berinformasi dan bermaklumat. Baki lagi yang Allah marah ialah kerana mereka ada ilmu tetapi mereka tak mau mengamalkan ilmu yang mereka ada. Mereka tahu benda tapi tak mau ikut. Mereka tahu benda tapi tak mau contoh. Mereka tahu benda tapi tak mau buat. Mereka tahu benda tapi tak mau amal. Tu sebab Allah marah pada dia. Sebab dia bukan orang tak tahu saja, malas nak buat. Hak dia tahu. Tapi beza dengan orang Kristian, dia terbalik. Orang Kristian ni dia tak ada ilmu. Orang Kristian ni dia kurang ilmu, dia kurang pengetahuan, tetapi dia diperkotak-katikkan, diperbodohkan oleh golongan lain. Jadi sebenarnya agama Kristian hari ni siapa yang cipta? Siapa yang cipta agama Kristian? POS. Orang Kristian ke orang Yahudi? Yahudi yang tolong cipta agama Kristian, dan bentuk-bentuk ibadat, bentuk-bentuk penyembahan kepada Tuhan-Tuhan mereka dalam agama Kristian juga dikreat dengan akal dan pemikiran. Mereka tak ada ilmu, mereka tak tahu asal usul punca dari mana agama ni muncul, mereka ikut membabi buta. Jadi orang suruh sembah, dia sembah. Orang suruh tunduk, dia tunduk. Orang suruh sujud, dia sujud. Orang suruh rokok, rokok. Orang suruh makan, makan. Orang suruh minum, minum. Dia kuat beramal, kuat beribadat, tetapi asas ilmu, base ilmu dia tak ada. Bila orang tu buat ibadat, beramal, tak ada base ilmu, hak inilah Allah kata dia akan jadi sesat. Tapi hak nombor satu Yahudi tadi, ilmu ada tapi tak mau beramal. Jadi di sini ingat, walaupun Allah tuju pada Yahudi dan Nasrani, mana-mana orang Islam hari ni yang ada salah satu dua sifat tadi, Allah tak tarik ke? Inilah. Orang Islam dia berbeza. Orang Islam dia ada ilmu, dia beramal. Dia ada ilmu, dia beribadat. Dia ada ilmu, dia buat. Dia ada ilmu, dia sunnahkan. Dia ada ilmu, dia contohkan. Orang Islam dia ada dua-dua. Baru dia jadi yang beriman, yang bertakwa. Kalau hari ni kita banyak ilmu, tanya bab semayang, tak ada benda tak boleh jawab. Tanya bab haji, tak ada benda tak boleh jawab. Tuan sendiri semayang pun tak. Tuan sendiri puasa pun tak. Tuan sendiri bayar zakat pun lari. Tuan sendiri LSDN duk ambat hari-hari. Perangai ni sama macam Yahudi juga. Tapi ada pula jenis orang tak mau belajar, orang tak mau mengaji. Wirid 100,000 sehari, ibadat berbelah-belah ratus rakaat. Tapi bila orang tanya ambil mana, punca mana, aku pun tak tahu, ikut orang. Orang kata ya, ya, orang kata no, no. Asal dia buat tak tahu ambil mana. Jadi dia jadi sesat lah, tak ada panduan, dia tak ada ilmu, dia ikut-ikutan. Jadi salah satu kita terkena hak tu, jangan saja kata ini ayat untuk orang Yahudi, ni ayat untuk orang Nasrani. Ingat. Baik, kembali tadi tang Yahudi. Tengok Yahudi bila masuk bab politik, mereka mencanangkan kepada kita, bukan hanya kita, bukan hanya umat Islam, bahkan negara seluruh dunia, dengan politik demokrasi. Tetapi adakah sebenar-benar di tempat mereka pun mereka amalkan demokrasi? Yang sebenarlah dalam erti kata sebenar. Ingatkah kata Rothschild ataupun ingat kata Rockefeller?
tentang jawatan Presiden Amerika. Presiden is select not elect. Apa maksud dia? Presiden tu dah memang dipilih, bukannya sebab election. Election tu sebagai mengelabui mata, sebagai nak tunjuk kita mengamalkan demokrasi, rakyat berhak memilih, republik ke rakyat memilih demokratik ke. Tetapi hakikatnya presiden memang sudah dipilih. Faham? Baik. Seterusnya, melalui sistem demokrasi juga dia nak melaga-lagakan. Dia nak supaya rakyat-rakyat, orang-orang di setiap tempat, orang-orang di setiap daerah, orang-orang di setiap wilayah sentiasa ada perkara-perkara yang dikhilafkan. Sentiasa ada perkara-perkara yang dia nak bergaduh. Sentiasa ada perkara-perkara yang tak boleh diselesaikan. Automatik sistem demokrasi memerlukan sistem parti. Dah banyak kali kita sebut, bila parti boleh dah ada satu parti saja. Bila ada satu parti nak mengundi macam mana? Bila ada dua, dia biasa banyak ke arah berbaik-baik ke banyak ke arah kurang baik. Kamu kata kat aku kata kat mu. Partimu tak baik, parti aku baik. Partimu tak hebat, parti aku hebat. Partimu tak islami, parti aku islami. Macam-macam lah. Yang penting dia terus dalam keadaan ni sentiasa ada perbalahan, sentiasa ada khilaf pandangan, sentiasa ada khilaf pendapat. Biar tak boleh bersatu, biar tak boleh duduk sama-sama. Memang ni dah lama dicanangkan. Atas dasar demokrasi, rakyat berhak memilih. Sebenarnya kelemahan awal sistem ni tak sama dengan sistem bai'at khalifah. Sistem bai'at khalifah, orang yang nak dipilih jadi khalifah memang sebetulnya manusia yang benar-benar beriman, berotoriti, berintegriti. Orang yang benar-benar boleh junjung Quran, boleh junjung sunnah. Hari ini melalui sistem demokrasi, orang pondang boleh jadi wakil rakyat tak? Boleh. Orang jahat boleh jadi wakil rakyat tak? Boleh. Perompak boleh jadi wakil rakyat kalau orang undi dia menang, jadilah. Tak ada siapa boleh halang. Tak ada siapa boleh halang dia nak ambil calon. Tak ada siapa boleh halang dia nak bertanding. Terbuka demokrasi. Memanglah sistem tu kita kata telus, dah dia menang, dia diangkat. Bila dia diangkat, apa akan jadi? Bila manusia-manusia yang tidak berladaskan sistem yang digarap oleh Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah. Tapi benda ni dah berlangsung lama. Bukan saja di kawasan mereka sendiri, tetapi di kawasan negara-negara umat Islam secara sepintas lalu. Dari sudut ekonomi, dia tahu ayat yang paling sinonim dengan ekonomi yang patut dijauhi yang Allah larang ialah sistem riba. Lalu mereka tubuhkan Bank Dunia, mereka tubuhkan Yayasan Pembangunan, IMF, International Monetary Fund. Dia tubuh Federal Reserve Bank. Lalu bank-bank tadi mula dioperasikan dalam bentuk sistem. Hak Allah paling marah itulah dia cuba terapkan. Tetapi sama mereka sendiri bila menjalankan urus niaga, mereka amal tak sistem riba? Ingat, mereka tak pernah amal sistem riba. Sebab mereka tahu sistem inilah yang banyak merosakkan dan menjatuhkan satu-satu institusi. Sama-sama dia hak orang atas, hak besar-besar, mereka tak buat transaksi melalui sistem riba, tapi mereka terapkan pada orang lain. Dia tahu tapi dia tak amal. Tapi dia buat benda jahat, dia suruh orang lain guna kejahatan tersebut. Dia suruh orang lain guna sistem tu. Tak dapat tidak, kita hari ni pun terkena juga. Tak boleh nak buat apa lah. Begitu juga dengan sistem-sistem yang lain. Sama saja. Ini adalah bentuk cara Yahudi bekerja dan cara orang-orang Yahudi beroperasi. Baik, kita lihat sebagai contoh kenapa Yahudi ni patut orang Islam musuhi yang nombor dua. Kerana Yahudi ni suatu bangsa yang paling banyak dipenuhi dengan sifat hasad dengki. Hasad dengki dia memang kuat. Hasad dengki dia memang tebal. Hasad dengki dia memang dendam kesumat sungguh. Hal ini pernah diberitakan dalam hadis Nabi.
yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bangsa Yahudi adalah satu kaum yang mempunyai hasad dan iri hati yang begitu tebal. Nabi kata ni, orang Yahudi ni satu bangsa yang mempunyai iri hati dan hasad yang begitu tebal. Dan tidak adalah sesuatu yang mereka hasadkan, tidak adalah sesuatu yang mereka iri hatikan kecuali kepada umat Islam. Nabi sebut dua benda. Antara yang paling mereka hasad dan iri hatikan dua kalimah, dua perkataan ni. Pertama, Nabi sebut mereka iri dan hasad tentang Assalamualaikum, dan yang kedua ialah perkataan perkenaan doa amin. Buka hadis Imam Ibnu Khuzaimah, hadis sahih, hadis yang ke-1500 dalam sahih Ibnu Khuzaimah. Pasal apa orang Yahudi hasad dengan Assalamualaikum? Pasal apa orang Yahudi hasad dengan amin? Baik, bila kita sebut perkataan hasad dan iri hati dalam pemaknaan skop yang kecil, dia tak boleh jadi terbuka, dia tak boleh jadi luas. Jadi kita perlu luaskan cabang pemaknaan sebenar hasad dan iri hati. Otomatik dia akan pecah kepada tiga: apa yang berkait dengan hasad, apa yang berkait dengan iri hati. Contoh ialah orang yang hasad dan iri hati, selalunya dia tak puas hati dengan nikmat yang Allah bagi pada orang lain, bukan pada dia. Itu salah satu contoh orang tu punya hasad, dengki dan iri hati. Orang tu Allah bagi tak berhenti, kita Allah tak bagi apa pun. Tiba-tiba rasa tak puas hati. Pasal apa Allah bagi kat dia? Rasa hasad dah, rasa dengki dah. Dia dengki kepada satu nikmat yang Allah bagi kepada orang lain. Kalau kita pun ada perasaan tu, penyakit tu dah mula main. Kan kita diajar supaya beriman dengan qada dan qadar. Ketentuan rezeki Allah dah tetapkan. Tak perlu iri hati, tak perlu hasad pada orang lain. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Bila pertama dia start dengki, yang kedua dia akan buat satu benda. Yang pertama ialah dia akan cuba hilangkan nikmat dan rezeki tersebut daripada orang tu. Kalau boleh kereta baru dia tu biar accident lah esok. Lagu tu lah dia main start dah. Kalau boleh TV dia baru beli tu biar anak dia main bola depan rumah, dia kena cermin pecah. Kalau boleh motor dia tu bocok tayak ke malam ni, macam-macam kita nak suruh jadi benda tak elok, benda tak baik pada nikmat yang Allah bagi pada dia. Begitu juga orang Yahudi. Islam Allah dah bagi Nabi, Islam Allah dah bagi Quran, Islam Allah dah bagi sunnah. Kalau boleh dia nak hilangkan semua benda-benda tadi daripada orang Islam. Dan yang ketiga, kalau boleh benda tadi kalau tak mampu dihilangkan, biar nikmat tu mari dekat geng kita. Pertama hak mula-mula ingat, dia benci, dia iri hati, dia hasad. Kalau boleh dia nak bagi hilang hak nikmat orang lain. Kalau tak boleh bagi hilang pun, biar nikmat tu mari belah kita. Jangan kekal dengan belah dia. Itu pemaknaan yang lebih besar tentang hasad dan iri hati. Tetapi apa yang Rasulullah nak maksudkan tentang Assalamualaikum dan amin, inilah yang menjadi teras kepada kekuatan umat Islam. Selalunya ungkapan dan ucapan Assalamualaikum diucapkan di mana? Setiap kali seorang saudara muslim bertemu dengan saudara muslimnya yang lain. Jumpa saja sahabat dia, jumpa saja saudara dia, Assalamualaikum. Kawan ni pun Waalaikumsalam. Inilah yang menjadikan Islam itu agama persaudaraan, agama perpaduan, agama persetiaan, agama kita kata agama yang cukup harmoni dan dinamik. Jadi bila ini selalu diamalkan oleh orang Islam, mereka akan bertambah kuat atau bertambah lemah. Mereka akan jadi bertambah kuat, mereka akan jadi tambah bersatu, mereka akan jadi bertambah berpadu. Jadi atas dasar ni mereka tak mau lihat kekuatan Islam tersebut, lalu mereka buat satu helah, satu taktik, satu kaedah yang dinamakan pecah bambu, pecah buluh. Divide the emperor, bahasa Ibrani dia. Tapi bahasa betul divide and rule. Tahu divide and rule, pecah dan perintah. Mereka dah buat kah?
masa mereka jajah Malaysia dulu. Divide and rule, di mana-mana pun ada divide and rule. Lihat semasa kejatuhan Khalifah Turki Osmaniyah, Khalifah Islam terakhir 1924. Masa dulu mana ada lagi banyaknya negara-negara Islam dalam bentuk hak kecil-kecil ni. Ada just hak besar-besar saja. Lalu akhirnya bila kerajaan Islam dah jatuh, Khalifah Islam dah jatuh, mereka mula kecil-kecilkan dan bagi persempadanan wilayah-wilayah tertentu. Dah timbul mula kerajaan-kerajaan baru, negara-negara baru. Dah start ada Kuwait, dah ada Qatar, ada UAE, ada ni, sebelum ni tak ada. Baru naik saja semua ni. Jadi bila baru naik, automatik kita nak divide and rule. Pemimpin yang bakal diangkat dan dicadangkan oleh negara tersebut mestilah daripada orang-orang kita, mestilah daripada cadangan-cadangan kita, mestilah daripada nasihat-nasihat dan saranan kita. Automatik dia akan jadi master of puppet. Hak jadi puppet, hak jadi boneka, itulah dia. Ni divide and rule. Sebab tu hari ni apa saja masalah kita tak pernah boleh bersatu. Dalam apa jua masalah tentang umat Islam, berapa kali kita sentuh tentang Palestin. Palestin ni kalau semua bersatu sekejap saja, Israel tu hak sungguhnya. Tinggal dia seorang saja. Hak seluruh duk keliling Israel tu negara kafir ke negara Islam? Semua Islam. Kalau semua bersatu berpakat, sat je Israel tu. Tapi pasal apa tak boleh bersatu? Nak jaga kepentingan periuk nasi masing-masing, nak jaga kepentingan peribadi masing-masing, nak jaga kepentingan jawatan dan kedudukan masing-masing, nak jaga kepentingan negeri, wilayah, daerah dan negara masing-masing. Ikut hang lah, janji aku tak kena serang, hang nak mampu. Itulah adalah ni, semangat persaudaraan dah tak ada. Dulu, ingat zaman-zaman khalifah dulu, kita nak masuk mana-mana wilayah perlu ada pasport dan visa dah. Selagi kita orang Islam berjalan dalam wilayah Islam, tak perlu pasport, tak perlu visa. Tapi hari ni nak pergi Thailand pun kena pasport, nak pergi Singapura pun kena pasport, nak pergi mana pun kena pasport. Ialah ada tujuan-tujuan tentu, keselamatan, pemeriksaan, checking dan sebagainya. Tapi itulah hakikat yang berlaku dalam dunia moden kita hari ini. Divide and rule sentiasa berlangsung. Baik, tentang usul Muammar Gaddafi dulu, ingat waktu nak buat transaksi jual beli minyak, kan minyak ni didominasi oleh negara Eropah atau negara Islam. Minyak ni orang Islam, tapi sebelum ni setiap transaksi pembayaran cari gali minyak menggunakan dengan mata wang dolar. Gaddafi cuba nak kikis hak sistem lama ni dengan cuba memperkenalkan kalau nak beli minyak, nak cari gali minyak harus menggunakan sistem dinar. Tapi berapa orang sokong? Jadi akibat takut benda ni akan jadi ancaman pada dia, dia pula buatlah. Itulah yang dikatakan sebagai revolusi Arab Spring. Satu demi satu jatuh, satu demi satu runtuh. Hakikatnya nak mengembalikan semula demokrasi yang sebenar dan mencadangkan pemimpin-pemimpin sebelum ini adalah jahat, pemimpin-pemimpin sebelum ini adalah diktator. Kita nak dunia Arab yang baru, dunia Arab yang lebih aman, dunia Arab yang lebih demokratik. Hakikatnya hari ini aman ke tak aman? Lepas tu hak bodoh siapa? Rakyat juga bersama-sama memberontak menjatuhkan pemimpin masing-masing dengan harapan dan anggapan berimpian bahawa hak baru akan menjanjikan sesuatu yang lebih baik. Tapi hakikatnya mereka hanya menjanjikan segunung roti. Macam Iraq dulu, apa yang mereka janjikan? Oh, kamu kesian, sedih, lapar, pi menjanjikan segunung roti. Hakikatnya sebiji roti pun tak ada pun. Itulah Yahudi, itulah musuh-musuh Islam. Baik, yang penting semangat perpaduan persaudaraan ini luntur. Jadi pecahkan Assalamualaikum tadi. Itu maksud dia. Yang kedua ialah amin. Selalu kita ucapkan amin ni di mana? Ni masjid.
Masjidlah sumber kekuatan. Hak jumpa kat luar assalamualaikum, assalamualaikum, hak dalam ni sama-sama amin, sama-sama amin, sama-sama amin, minta Allah perkenankan setiap doa dan permintaan kita. Tapi hari ni macam mana masjid? Penuh ke tak penuh? Tak penuh dah. Kadang-kadang bergaduh apa? Nak jadi AJK? Nak jadi AJK pun bergaduh, nak jadi pengurusi pun bergaduh, nak sembelih lembu pun bergaduh, nak buat ceramah pun bergaduh, nak buat kuliah pun bergaduh. Ini yang jadi masalah sekarang. Jadi kita dah tak sama-sama amin dah. Jadi amin kita mula dipecah-pecahkan. Dan kalau boleh impian mereka biar penyusutan sering berlaku pada kehadiran umat Islam di masjid, bukan makin meningkat. Dia kalau boleh nak tengok biar orang biar sikit. Tapi tak mahu orang pergi masjid ni makin naik. Tetapi ini dah disabdakan oleh Nabi kan. Masjid pada zaman kamu tu apa? Tersergam indah, walakin kharabun minal huda. Kosong daripada hidayat, sepi daripada hidayat. Yang dibanggakan masjid, bukan yang dibanggakan bilangan jemaah dia. Oh, masjid tempat kami paling cantik, masjid tempat kami paling special, masjid tempat kami aircon paling sejuk. Tu hak dia duk cerita. Hak tang ramainya, hak tang kuliahnya, hak tang ceramahnya jarang disebut. Baik, kembali. Hak yang ketiga, apa yang menyebabkan Yahudi ni boleh jadi musuh kita? Kerana inilah suatu bangsa yang paling banyak melakukan pengkhianatan. Paling banyak melakukan pengkhianatan memang bangsa Yahudi. Surah Al-Maidah ayat 13. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Wahai Muhammad, kamu akan dapati tidak ada satu golongan yang paling banyak akan melakukan pengkhianatan, ialah bangsa Yahudi. Illa qalilan minhum, sikit sangat saja. Hak baik di kalangan mereka tu sikit, bukan kata tak ada, sikit. Tapi hak besar mereka akan sering melakukan pengkhianatan. Sebagai contoh, pengkhianatan dah. Banyak dah berlaku pengkhianatan umat-umat zaman dulu. Mereka bermula, kita kata, tengok zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa, Allah dah bagi kebebasan pada mereka, terselamat daripada Fir'aun. Bila kita ni nak menyeberangi Laut Merah, Allah janjikan mereka bumi Palestin. Bila selesai saja Allah selamatkan, baru Allah selamat, baru Allah tolong. Berada di kaki bukit Tur Sina, Allah tolong kita baru. Cuma pesan Nabi Musa, aku menerima panggilan daripada Allah nak naik 40 hari. Nabi Harun akan jaga kamu, jangan sesekali kamu ni melampaui batas. Tapi hakikatnya tak ada beberapa hari mereka sudah melakukan pengkhianatan. Akibat dipelengok oleh siapa? Musa Samiri. Dua orang Musa. Nabi Musa, Musa bin Imran. Musa Samiri, Musa bin Zafar. Nama dia Musa bin Zafar. Samiri itu nisbah kepada tempat kemunculan dia, tempat lahir dia, negara Samirah. Jadi Sam tu Uncle Sam lah. Negara Uncle Sam, fahamlah siapa kan? Okey. Baik, tu dia dah berkhianat dengan Nabi Musa, berkhianat dengan Nabi Harun, pi ikut pula menyembah patung lembu. Patung Nabi Musa turun marah. Hak boleh tarik, hak tak boleh tarik, ikut Musa Samiri, Musa bin Zafar ke tempat yang lain. Baru nak sampai masuk. Nak sampai masuk ke mana? Nak sampai masuk dalam bumi Palestin. Tengok orang-orang di sana, besar-besar, tegak-tegak, sadu-sadu. Allah tak menjanjikan masuk dengan cara yang mudah. Bukan kata, oh masuk mudah-mudah, aku akan halau orang ni keluar. Ni negara orang, ni tempat orang. Tapi walaupun aku janjikan tempat ni untuk kamu, kamu nak masuk kena berperang. Inilah sifat penakut Bani Israel ni memang sejak zaman ni lagi. Bukan kata lah ni mereka penakut.
Lah ni penakut ke tak penakut? Penakut. Bukan saja senapang duk tangan. Oh, bahagian apa ni, kalis caviar tu pakai sinilah, takut kena peluru, takut mati. Bukan takut mati tu hari ni, zaman Nabi Musa lagi. Allah suruh masuk dalam bumi Palestin dengan cara perang, tak berani. Last kali, macam semalam kita sebut, berlaku keceluparan. Musa, Harun, kalau kamu nak sangat masuk bumi Palestin, hampilah berperang 2 orang, ajak sekali dengan Tuhan kamu. Tengok celupak mulut. Kami tak mau pergi. Lalu atas dasar inilah Allah tarik balik janji bumi Palestin untuk dia. Dulu memang Allah janji, tapi bila mereka tak berani nak masuk, Allah tarik balik dah. Jadi mereka hari ini, walaupun mereka duduk, sebab tu kita istilahkan negara haram Israel. Dan Allah denda pula, tersesat di padang teh selama 40 tahun pula. 40 tahun. Walaupun keadaan demikian, Allah kesian, Allah bagi rezeki. Manna wassalwa, madu yang melekat pada daun-daun pada pokok dengan burung puyuh yang sudah siap dipanggang. Makan saja, minum saja madu ni, tapi hakikatnya khianat pula. Allah kata dia akan turun 2 kali. Satu sebelah siang, satu waktu hampir senja. Jadi makan, bila turun hak ni makan perhabis, bila turun hak tu makan perhabis. Ni ada kait, aku rasa kenyang lagi, aku nak simpan. Kalau turun karang boleh makan 2 ekor. Dia berkhianat pula. Jangan simpan, makan hak time ni makan habis, hak time ni makan habis. Ni mungkin dia rasa aku kenyang lah, aku nak simpan. Kalau turun karang aku boleh makan 2 ekor, orang lain sekor. Sebab tu dia khianat, langgar arahan Allah. Out pula. Sepanjang sejarah tak berhentilah dia khianat. Tengok saja zaman mereka berada di Madinah. 3 Yahudi besar kan, Qainuqa, Nabi halau sebab berkhianat. Bani Nadir, Nabi halau. Bani Quraizah bersatu dengan Nabi dalam perang Ahzab, akhirnya mereka juga termakan. Omokan-omokan saudara mereka Yahudi Bani Nadir, yang diketuai oleh siapa? Siapa? Abdullah bin Ubay itu geng-geng munafik. Bapa mertua Nabi siapa? Dua-dua hak serang Madinah perang Ahzab, dua-dua bapa mertua Nabi ni. Hak kafir musyrikin pun bapa mertua Nabi, hak tang Yahudi bapa mertua Nabi. Hak dari kafir musyrikin Mekah, bapa mertua Nabi siapa dia? Abu Sufyan. Anak dia Ramlah. Ramlah tu isteri Rasulullah, anak Abu Sufyan, pak mertua. Hak Yahudi ni Huyai bin Akhtab. Ada kan isteri Nabi nama Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai itu anak Huyai bin Akhtab, ketua kabilah Yahudi Bani Nadir. Dua-dua pak mertua nak serang ni, menantu. Yahudi Bani Quraizah setia lagi masa tu. Qainuqa dah lebih awal dihalau. Bani Nadir dihalau, dia bersekongkol dengan kabilah-kabilah di Mekah, mari serang Nabi. Akhirnya termakan omokan, Yahudi Bani Quraizah pun menyebelahi pihak-pihak kafir musyrik. Akhirnya semua kena. Pengkhianatan tetap akan berlaku sejak dulu sampai hari ini. Kita buat perjanjian, mereka langgar ke mereka ikut perjanjian? Mereka langgar perjanjian. Sebab tu mereka awal-awal lagi dah sediakan dalam PBB satu kuasa yang paling unggul dan besar, kuasa veto. Berapa negara ada kuasa veto? Amerika, Britain, Perancis, China dan Rusia. Lepas tu ada lagi 3 kuasa superpower lagi yang dipanggil G8. Dah dengar negara G8? G8 ni 5 tu hak kuasa veto dah, tambah Kanada, Jepun dan sebelah Amerika apa? Kanada tu sebelah Amerika, Jepun, Jerman. G8. Tu antara negara yang kuat. NATO tu memang ayam tambatan mereka dah untuk apa-apa peristiwa. Nampak percaturan. Baik, kembali semula. Inilah dikatakan kenapa Yahudi ni jadi
Jadi antara golongan yang patut dimusuhi, nombor pertama kita sebut tadi, kuatnya permusuhan mereka dengan kita. Yang kedua, sifat hasad dan iri hati yang tebal. Yang ketiga, mereka sentiasa melakukan pengkhianatan. Tetapi walaupun demikian, secara sepintas lalu sebelum kita berakhir malam ni, saya nak sebut serba sedikit tentang orang-orang Yahudi. Mungkin saya tak pernah sebut di lain-lain tempat, sebab sebelum ni banyak dah kita cerita pasal Yahudi. Yahudi ni asal dianya ialah satu kelompok Bani Israel yang sebenarnya mereka ni anak cucu Nabi Ibrahim, anak daripada Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Sebenarnya mereka adalah orang-orang, kumpulan-kumpulan yang pernah melakukan bai'ah, janji setia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pesanan daripada Nabi Ibrahim sewaktu dia nak wafat sentiasa diulang oleh anak cucu dia Ishak dan Yakub. Buka surah Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahimu baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Nabi Ibrahim telah memberikan wasiat, telah memberikan pesanan kepada anak-anaknya dan juga Nabi Yakub. Nabi Yakub ni anak ke cucu? Anak ke cucu? Anak Nabi Ibrahim, Ismail dengan Ishak. Yakub tu anak Ishak. Maksudnya wa wassa biha Ibrahimu bani. Nabi Ibrahim beri wasiat pada anak-anak dia. Dia tambah lagi wa Yakub. Waktu dia hidup tu, cucu dia Nabi Yakub sempat dengan Nabi Ibrahim. Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak cucu aku, wahai keturunan aku, sesungguhnya Allah telah memuliakan kamu dengan agama ini. Agama apa tu? Agama Yahudi ke? Agama Kristian ke? Agama Islam. Allah dah memuliakan keturunan kita, anak cucu kita dengan agama ni, agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sesekali kamu mati, kamu meninggal dalam keadaan kecuali kamu Islam. Jangan cari agama selain daripada agama Islam. Memang awal-awal mereka ikut, mereka percaya kepada Tuhan yang satu, tetapi kalimah penggunaan Allah pada zaman mereka tidak begitu sinonim. Mereka menggunakan kalimah Yahweh. Yahweh tu asal dari perkataan Yahwa. Huwa tu kul huwallahu ahad tu hu. Yahwa dia panggil Yahweh. Bila orang Yahudi, kita baca kitab dia ke, artikel dia ke, jurnal dia ke, tulisan dia, Tuhan Yahweh tu, Yahwa merujuk kepada Allah. Mereka beriman kepada Tuhan Yahweh inilah yang menyelamatkan Bani Israel daripada kejaran Fir'aun. Mereka juga beriman kepada Tuhan Yahweh merujuk kepada Allah lah yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Dan mereka menganggap bahawa orang-orang Yahudi ini adalah cahaya. Orang Yahudi adalah pencerahan. Orang Yahudi adalah penerangan bagi bangsa-bangsa yang lain yang hidup sezaman dengan mereka. Mereka mengamalkan sistem ajaran monoteisma. Monoteisma ni percaya Allah itu tunggal, berbeza dengan sistem politisma. Politisma ni Tuhan yang berbilang. Macam Trinity tu dia panggil politisma. Kalau monoteisma, dia Tuhan yang satu. Hakikatnya di kemudian hari mereka tetap melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dah buat perjanjian. Banihi di sini mengikut tafsiran ulama, anak-anak Nabi Ibrahim masa tu ialah Ismail. Ada di sisi Nabi Ibrahim dengan ibu dia Hajar. Ishak ada di sisi Nabi Ibrahim dengan ibu dia Sarah. Dan keenam-enam anak Nabi Ibrahim dengan isteri ketiga dia siapa? Qantura Ibnu Yaqtan. Anak dia ada 6 orang lagi dengan isteri ketiga kan. Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Isbak dan Syu'ab. Jadi inilah yang dikatakan sebagai Bani. Lepas tu campur pula Nabi Yakub cucu dia. Baik.
Bila mereka dah berperanan demikian, satu perkara yang menarik tentang bangsa Yahudi ni ialah mereka ni satu bangsa yang Allah kurniakan kepintaran dan kecerdikan. Mereka cukup jaga hal keluarga, satu unit paling penting untuk membentuk komuniti bangsa Yahudi agar kuat berpegang dengan agama mereka. Nak cakap cerdik tak cerdik, sebenarnya mereka hari ini bagi kepada kita makanan macam-macam. Kita istilahkan sebagai fast food. Tapi hakikatnya dia sendiri makan gedak. Coca-Cola, orang dia tak minum. Pepsi, orang dia tak minum. Siapa hak minum? Kita lah hak minum. Orang dia makan apa? Susu kambing, hak sunnah Nabi. Orang dia pagi-pagi makan kacang badam. Orang dia pagi-pagi makan kismis. Orang dia pagi-pagi makan keju, makan kacang tu, kacang ni. Tu corak pemakanan orang Yahudi. Tapi hakikatnya mereka programkan, iklankan, promosikan yang selainnya selain daripada yang mereka buat. Jadi sebab itulah Allah bagi mereka kecerdikan dan kepintaran yang cukup tinggi. Dalam sebuah kitab digambarkan demikian. Dahulu ada seorang Yahudi, dia ahli perniagaan. Dia berkawan baik dengan seorang Islam yang juga ahli perniagaan. Mereka ni baik tak baik, berniaga ni kadang-kadang sama negeri, sama tempat. Tapi satu ketika, bila dalam perjalanan pulang, orang Yahudi tadi ahli perniagaan singgah di rumah kawan dia hak beragama Islam ni. Jadi bila dia singgah duduk situ, tiba-tiba dia jatuh sakit. Bila dia jatuh sakit dan sampai saat dia nazak, dia rasa ni umur aku ni tak berapa nak panjang dah. Aku rasa tak sempat dah aku nak balik ke negeri aku dan berjumpa dengan anak isteri dan ahli kerabat aku. Jadi beginilah, sebab aku ni ada harta yang banyak daripada hasil perniagaan bersama-sama dengan kamu. Satu masa bila ahli keluarga aku menerima berita kematian aku di rumah kamu ni, mesti ada salah seorang ahli waris aku akan mari tuntut mayat aku dan nak mewarisi harta-harta aku yang banyak ni. Kamu jangan sesekali berikan harta tersebut setelah kamu dapati dia menunjukkan 3 bentuk kebijaksanaan, baru boleh kamu bagi harta tu. Selagi dia tak tunjuk mana-mana kebijaksanaan 3 ni, harta tu aku serahkan jadi hak milik kamu. Jadi dia pun sampaikanlah. Bila kawan tu meninggal, dia sampaikanlah kepada utusan dia, suruh beritahu kepada salah seorang ahli waris sahabat dia si Yahudi. Maka datanglah anak laki-laki dia. Anak laki-laki dia tak terus pi tuju rumah sahabat baik ayah dia tu, tetapi dia pi ke pasar. Bila dia pi ke pasar, dia tanya orang, mana rumah ahli perniagaan orang Islam sekian. Jadi orang tu pun tunjuk rumah sekian. Dia pun minta nak cari siapa di sini yang bekerja sebagai pemungut kayu api. Orang cari kayu api sebagai hasil jualan untuk dia sara diri. Jadi bila dah dapat, dia pun minta 3 berkas kayu api yang besar-besar. Jadi dia kata, tuan nak bawa sendiri ke tuan nak suruh saya hantar kayu ni ke mana-mana? Benar. Aku nak minta kamu bawa kayu api 3 berkas hak besar ni pi rumah ahli perniagaan Islam, letak depan tu. Jadi kawan tu pun ikutlah letak tu. Jadi tiba-tiba tuan rumah buka, tengok orang tak ada, tapi kayu api ada 3 berkas hak besar-besar. Jadi tiba-tiba beberapa minit kemudian barulah anak si Yahudi tu sampai. Jadi bila sampai di sana, tanya punya tanya, soal punya soal, siasat punya siasat. Rupa-rupanya dia adalah waris kepada kawan atau sahabatnya yang meninggal di rumah tu. Jadi pasal apa ni kayu api banyak-banyak ni? Rumah kami dah ada kayu yang cukup untuk memasak makanan setakat hanya untuk kamu seorang. Tak perlulah kamu beli kayu api banyak-banyak. Dia kata, bila aku beli kayu api ni 3 berkas, maksudnya aku akan duduk di sini bukan untuk waktu yang singkat. Maksudnya aku nak duduk di sinilah lama. Sebab tu aku beli kayu api siap-siap. Takut lepas ni aku duduk lama kan tak cukup kayu api, kena cari kayu api, kena beli kayu api. Maksudnya aku beli siap-siap sebab aku nak duduk lama di sini.
Dia pun terfikir, hebat budak ni. Satu dah dia tunjuk. Jadi bila waktu makan tengah hari, tuan rumah ni hidangkan 5 ekor burung merpati panggang. Burung merpati semua orang kenal tak? Pigeon. Jadi panggang 5 ekor burung merpati, kemudian letak di atas dulang dan bawa ke depan ruang tamu. Nak jamu ni, tetamu baru sampai, jauh berjalan. Rupa-rupanya tuan rumah ni ada seorang isteri, 2 orang anak lelaki, 2 orang anak perempuan. Jadi berapa ahli anggota tuan rumah? 6. Suami isteri, 2 anak lelaki, 2 anak perempuan. Sedangkan burung tu ada berapa? Ada 5 saja. Jadi sebab nak menghormati tetamu, kamu datang dari jauh, jadi aku minta sebagai menghormati kamu, kamulah tolong bagi makanan-makan ni. Sebab kita ni ada berapa? Dah dia 6 campur tetamu 7. Jadi benda ni ada 5. Sebenarnya sengaja dah dia buat 5. Nak tengok kok ada benda ajaib hak lain dia nak tunjuk ni. Bila ada 5, dia buat macam mana? Pertama dia ambil sekok, dia tarik, dia kopak macam tu, jadi terbelah 2. Hak terbelah 2 tadi, satu dia bagi kepada suami, tuan rumah, satu dia bagi kepada isteri. Dia ambil burung yang kedua, dia kopak juga. Satu bagi anak lelaki pertama, satu anak lelaki kedua. Dia ambil burung ketiga, dia kopak. Satu kepada anak perempuan pertama, satu kepada anak perempuan yang kedua. Jadi tinggal berapa ekor? 2 ekor dia letak depan dia. Ini bahagian saya. Terkejutlah tuan rumah tak? Orang lain sebelah tiba-tiba hang 2 ekor. Dia kata, pasal apa hang bagi lagu ni? Dah tadi hang yang suruh aku bagi. Inilah cara pembahagian di tempat kami. Lagu mana tu aku tak faham. Cuba cerita sikit. Baik. Kamu suami isteri berapa orang? 2 orang. Burung tadi berapa? Sekok. Cuma belah 2. Burung sekok campur suami isteri 2 orang, berapa jumlah dia? Tak, suami isteri 2 orang campur burung sekok, berapa jumlah? 3. Anak lelaki kamu 2, burung sekok 3. Anak perempuan 2, burung sekok 3. Aku ada seorang, burung ada berapa? Burung ada 2, burung 2, aku seorang. Jadi 3, fair lah, 3. Kena dah. Kena kat dia lah. Bagus, nombor 2 dah aku dapat. Sekurang-kurang satu lagi benda dia tunjuk, harta ni memang hak dia. Makan malam pula. Bila masuk time makan malam, dia kata tak jadi ni, jenis banyak-banyak. Kita buat sekok cukup lah. Tapi kita kena cari jenis hak besar. Biasa nak hak besar kena panggang apa? Kurang-kurang Turki lah. Ayam Turki lah hak besar. Ayam Turki. Tahu tak ayam Turki tu? Baik, panggang sekok ayam Turki aku nak tengok malam ni. Tadi tak apa, dia perkenalkan kita 5 ekor. Ni sekok dia nak bagi lagu mana? Jadi dia kata, tadi aku dah bagi, sekarang ni aku hormati kamu pula sebagai tuan rumah. Jadi kamulah bagi. Tak. Kami suka dengan pembahagian kamu siang tadi. Malam ni pun kalau boleh kami lebih suka kalau kamu yang bagi. Jadi dia pun buat macam mana? Dia ambil tang kepala, dia kopak kepala, dia bagi dekat tuan rumah. Dia kopak tang leher, dia bagi dekat isteri. Dia ambil 2 sayap kepak ni, satu anak perempuan, kepak kedua anak perempuan. Kaki drumstick tu, satu anak lelaki, drumstick kedua anak perempuan. Hak besar tengah hak banyak isi tu dia ambil ke dia. Lagi kami tak faham macam mana tu maksud dia. Kamu sebagai ketua keluarga, sebab tu aku bagi kepala tu sebagai ketua keluarga. Isteri kamu orang yang paling hampir dekat dengan kamu. Hak dekat dengan kepala tak ada benda lain dah. Batang tekuk lah, batang leher, sesuai lah. Pasal apa anak perempuan bagi kepak? Kepak ni umpama sayap untuk terbang. Biasanya anak perempuan ni bila dia kahwin, dia tak akan duduk dah dengan ahli keluarga. Dia akan ikut suami dia. Dia akan berhijrah. Perlambangan bagi kepak, dia akan tinggalkan rumah ni, tinggal keluarga kamu, ikut suami dia. Tetapi anak lelaki kamu sebagai tunjang kekuatan rumah ini,
Kaki biasalah, takkan tak pernah tengok silat tak? Kuda-kuda tak? Kuda-kuda kekuatan, jadi kaki. Hak tengah ni tak ada orang lain lah, hak akulah, hak isi, hak banyak ni. Kena pula kah? Kena pula 3 kali. Memang sah kamu anak, pemilik waris yang sah bagi harta ni, ambillah kat kamu. Tadi ingat nak duduk lama, tapi dah dapat harta, balik cepat-cepat. Balik cepat-cepat. Itulah antara kisah tentang kecerdikan orang Yahudi. Padahal orang Islam pun banyak lagi cerita-cerita macam ni hak cerdik. Cuma nak cerita ni pasal kita ada keterkaitan dengan tajuk Yahudi. 9 berapa dah bang? Setengah. Boleh pergi sikit lagi? Sikit lagi Sikit lagi. Baik, bila sebut tentang Yahudi tadi, Yahudi ni dalam agama dia ada perayaan-perayaan tertentu. Dalam agama dia ada perayaan-perayaan tertentu. Pernah dengar perkataan Rosh Hashanah? Tak pernah dengar Rosh Hashanah. Pernah dengar Yom Kippur? Yom Kippur pun tak pernah dengar. Pernah dengar hari Paskah ataupun Pesach? Pernah. Pernah dengar hari Syawut? Tak pernah dengar. Pernah dengar hari Hanukkah? Tak pernah dengar. Pernah dengar hari Purim? Tak pernah dengar. Baik, dia macam ni. 6 ni yang saya sebut tadi, Rosh Hashanah nombor 1 dianggap sebagai tahun baru, kepala tahun bagi orang-orang Yahudi. Kita hari ni kalau ikut kalender Masihi, tahun baru jatuh pada bulan yang pertama lah, Januari. Tetapi tahun baru dalam kalender Yahudi dia jatuh pada bulan yang ke-7. Seolah kita macam 1 Julai, itulah seolah-olah macam 1 Julai itulah permulaan kepala tahun bagi kalender Yahudi. Rosh Hashanah tahun baru. Kalau Yom Kippur ni hari penebusan dosa, hari kafarat dosa, hari pembersihan dosa. Antara hari yang paling mulia di dalam hari-hari yang dimiliki oleh bangsa Yahudi. Yang ketiga dia panggil hari Paskah ataupun Pesach. Ni hari mereka memperingati Allah menyelamatkan Bani Israel daripada kejaran Fir'aun. Jadi kan selepas selamat menyeberangi Laut Merah sampai di Semenanjung Sinai itu, mereka merayakan hari Paskah ataupun Paskah atas memperingati peristiwa dan kejadian tersebut. Kalau hari Syawut ni macam kita dalam agama Islam malam nuzulul Quran. Hari Syawut ni malam nuzulut Taurat. Dia panggil hari Syawut. Manakala hari Hanukkah ni dia macam Dipawali. Dipawali dia panggil pesta cahaya. Hari Hanukkah pun pesta cahaya. Biasa hari Hanukkah ni pernah tengok tak? Lilin orang Yahudi, bukan lilin, bekas lilin. Dia batang sebatang, lepas tu dia jadi macam ranting. Ada 8 ranting, lepas tu ada tengah satu. Itulah Hanukkah tu, bekas tu Hanukkah. Jadi sebab kita akan pasang lilin, letak lilin 8 batang tu, dia dinamakan pesta cahaya. Satu lagi hari Purim. Hari Purim kalau ikut biasa, dia hari memperingati pahlawan-pahlawan, orang-orang kenamaan, orang-orang besar, pemimpin-pemimpin Yahudi. Tetapi ada setengah Yahudi Ortodok mengatakan hari Purim juga adalah sama seperti Maulidur Rasul kita. Hari Purim juga dinisbahkan kepada hari lahir Nabi Musa alaihi salam. Secara sepintas lalu, pernah dengar tak perkataan Sabas? Sabas tu apa maksud dia? Sabtu. Tak ada terkait dengan kumpulan Black Sabbath. Dan ingat kumpulan Black Sabbath, kumpulan heavy metal tak? Baik, Black Sabbath ni sebenarnya ada peristiwa Sabtu yang hitam. Pasal apa jadi peristiwa Sabtu yang hitam? Dahulu pernah sewaktu Nabi Musa naik bermunajat nak terima Taurat daripada Allah. Sebelum terima Taurat tu, tiba-tiba Jibril datang mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, Allah telah menjadikan hari Sabtu itu sebagai hari apa? Kalau kita hari apa? Kita hari Jumaat, Nasrani hari Ahad, hari keraiyat. Bagi orang Yahudi jatuh hari Sabtu. Maksudnya hari itu Allah larang daripada melakukan sebarang bentuk pekerjaan kecuali hal-hal
yang berkaitan dan bersangkutan dengan ibadat semata-mata. Hari Sabtu tu untuk buat ibadat. Semua orang kena cuti, semua orang kena free daripada kerja lain. Jadi mereka pegang pada awalnya sejak zaman Nabi Musa ni hari Sabtu sebagai hari kebesaran dalam agama Yahudi. Tiba-tiba selang masa lama muncul zaman Nabi Daud alaihi salam. Di bawah pemerintahan Nabi Daud ni ada satu kota yang dinamakan kota Elat. Di kota Elat ni, di situ ada sebuah kawasan tepi laut yang ada muara dia. Jadi bila orang cari ikan hari-hari, ikan pun makin sikit. Tapi bila hari Sabtu tu tak boleh kerja, tak boleh memukat, tak boleh nelayan, ikan tu jadi berkumpul banyak di muara tadi. Gerangnya aku, tapi hari ni kena semayang. Gerangnya aku hari ni kena wirid. Gerangnya aku hari ni kena buat ibadat saja. Ikan banyak. Akhirnya, inilah kata orang Yahudi ni, nombor 3 tadi apa? Suka berkhianat. Lalu akhirnya mereka langgak perintah tu. Bila langgak perintah tu, dia jadi pecah kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama, mereka ni memang tak cari ikan. Lepas tu dia larang sahabat dia pergi cari ikan. Ni yang betul-betul bagus. Aku tak mau langgak perintah Allah, dan aku pesan kat kamu pun jangan sekali-kali duk buat onar. Kumpulan yang kedua ni memang dia pun tak mau cari ikan, tapi sahabat dia nak pergi cari, dia tak larang, dia tak marah. Nombor 3 ni memang dia nak pun. Inilah hak yang pi buat onar ni. Memanglah banyak dapat hasil tangkapan, tetapi kemudian Allah tukarkan rupa mereka jadi kera. Rujuk Al-Baqarah 65. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan kami memang mengetahui golongan-golongan yang telah melakukan perjanjian dengan kami tentang kebesaran hari Sabt. Tetapi apabila mereka telah melampaui batas, mereka melanggar arahan dan perintah Allah, faqulna lahum, jadilah kamu qiradatan khasi'in, jadi kera sungguh ke? Kera sungguh lah. Jadi kera akibat langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka menamakan peristiwa tersebut sebagai Black Sabbath, Sabtu yang hitam. Itu asal usul Black Sabbath. Manakala yang kita sebut tadi Yom Kippur sebagai sepintas lalu. Yom Kippur ni hari penebusan dosa, hari pembersihan dosa. Hari itu memang hari yang paling suci dalam agama Yahudi, Yom Kippur. Maksudnya hari itu mereka kena berpuasa, mereka kena berdoa, mereka kena bertaubat. Orang Yahudi ni tak sama dengan Islam. Kita puasa setahun sekali berapa? Hak wajib 30 hari. Orang Yahudi cuma ada 6 hari berpuasa. Hak wajib setahun. Salah satu daripada 6 puasa hari Yom Kippur. Hari itu diwajibkan berpuasa, banyak semayang, banyak berwirid, banyak berzikir, banyak tunduk pada Allah, di samping mengakui dosa-dosa dan kesalahan, kemudian bertaubat. Hari Yom Kippur tu dia lebih panjang bentuk puasa dia. Mereka puasa sehari suntuk 25 jam. Hari Yom Kippur sajalah puasa dia 25 jam. Dan biasa puasa hari Yom Kippur dia jatuh pada hari yang ke-10 dalam bulan Tishri. Bulan Tishri ni nama bulan bagi kalender orang-orang Yahudi. Itu maksud Yom Kippur. Lepas tu kita kata Hanukkah. Hanukkah tadilah. Hanukkah ni mereka merayakan selama ada berapa batang lilin tu? 8 lilin, 8 malam, 8 hari mereka merayakan hari Hanukkah. Malam pertama letak lilin sebatang, malam kedua pasang 2 lilin, malam ketiga 3 lilin, malam keempat 4 lilin, malam terakhir 8 lilin. Penuh dah batang Hanukkah tersebut. Jadi peristiwa batang Hanukkah ni ialah peristiwa apa? Bangkitnya kembali Haikal Sulaiman yang kedua selepas pemberontakan Maccabee. Nanti panjang pula kalau cerita pemberontakan Maccabee ni, tak payah lagi.
Jadi dia nak mengembalikan semula kebangkitan Haikal Sulaiman yang kedua. Jadi mereka merayakan sebagai hari memperingati kebangkitan kembali. Sebenarnya kalau lebih menjurus kepada Dipawali dia sama. Bila merujuk kepada lilin dia bererti cahaya. Sebab malam, kalau siang matahari, otomatik di mana-mana pun dia akan terkait dengan Dewa Ra. Asal sun ray. Siapa Dewa Ra? Faham ah? Kau tak faham lagi? Faham lah Dewa Ra. Dewa Ra. Asal nak keluar Osiris, Isis dan Horus. Tengok The Egyptian God, senang ah, baru dapat faham. Baik. Kembali semula. Hanukkah ni dia berlaku ni tengok. Sebab apa kait di situ? Sebab dia berlaku jatuh malam 25 bulan Kislev. Tadi bulan apa? Bulan Tishri. Salah satu lagi nama bulan Yahudi bulan Kislev. 25 bulan Kislev. Rupa-rupanya Kislev sama dengan bulan 12 Disember. Ada apa 25 Disember ni? Faham-faham lah? Faham-faham lah? Ada apa 25 Disember? Dewa Ra tu. Kelahiran semula Tuhan matahari. Baik, selepas tu kita tengok apa lagi? Hari Syawuz tadi. Syawuz ni dia rayakan 6 hari, memperingati nuzulul Taurat macam kita nuzulul Quran. Jadi 6 hari ni mereka rayakan pada bulan Sivan. Tadi ada bulan Kislev, ada bulan Tishri, ni bulan Sivan, 6 hari. Jadi mereka merayakan dalam bentuk macam kita buat ceramah, buat kuliah tentang turunnya Taurat pada Nabi mereka dahulu, iaitu Nabi Musa. Baik, sebenarnya Taurat ni dia termasuk dalam tanah. Apa ayah nak cerita ni kan? Dia kok jadi pening. Asal dia tanah. Tanah satu tu. Dalam tanah tu dia ada 24 kitab. 3 bahagian. Ada yang nama Taurat, tu undang-undang bertulis. Undang-undang bertulis. Ada nama Nevi'im. Nevi'im ni cerita nabi-nabi dan rasul. Ada nama Ketuvim, bukan daun ketum. Ketuvim ni literature dan sejarah. Ini undang-undang bertulis. Kemudian dia cipta pula undang-undang oral, undang-undang lisan, hak kitab hak dia reka sendiri. Talmud tu. Talmud tu. Talmud tu dia ada midrash pula sarahan dia. Ada midrash halakhah, ada midrash anggadah. Lagi pening, tak payah lagi lah. Baik, ni antara kitab-kitab dia. Yang ni lah hari Syawuz memperingati nuzul Taurat. Akhir sekali ialah tentang apa? Tentang hari apa? Kita sebut dah Yom Kippur. Kita sebut dah hari Yom Kippur tadi kan, penebusan dosa. Hari yang selalu orang Yahudi duk tiup. Pernah tengok tak orang Yahudi tiup tu? Ada macam tanduk apa? Tanduk kerbau ke tanduk apa? Pernah tengok tak seruling orang Yahudi tu hak bunyi wung tu? Tu. Mereka akan tiup satu hari itu dinamakan hari apa tu? Hari itu dinamakan Yom Teruah. Yom Teruah ni sama dengan shofar, alat seruling tu. Sebenarnya tu hari nak memperingati hari kiamat. Sebab tu dalam kitab Taurat kita ada, selain Genesis dengan Exodus, pernah dengar tak kitab Bani Levi? Dalam Taurat kan ada 5 kitab besar. Ada 5 kitab besar. Pertama Exodus. Tahu tak? Genesis, Exodus, Bani Levi, Leviticus, ada Deuteronomy, ada Number tu kan, 5. Jadi dalam Leviticus pasal 23 ayat 24 dia ceritalah pasal ni. Sebenarnya peristiwa tahun baru tu, hak tiup tu, tak ada pun perkataan Rosh Hashanah dalam kitab Taurat Bani Levi. Cuma dia anggap sebagai tahun baru. Nak uji tahun baru kita perlu rujuk satu lagi kitab Injil, kitab Nabi Ezekiel pasal 40 ayat 1. Baru kita tahu bahawa sambutan Rosh Hashanah ini merujuk kepada memperingati Yom Haddin. Yom Haddin ni nak samalah macam ayat kita nombor 4. Apa Yom Haddin? Yaumiddin. Memperingati hari pengadilan, hari penghisaban. Kita tahun baru duk melalak kan?
31 tahun baru duk melalak, duk berpesta, duk berkonsert. Dia memanglah dia tu kafir, dia tu jahat, tapi mereka lebih kepada memperingati hari pengadilan. Satu lagi yaumuha zikarun dia panggil, hari memperingati zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka hari itu memang pakai pakaian yang sederhana, seolah-olah macam pesta di padang mahsyar. Okey, pening ke tak pening? Memanglah pening tak? Tak, memang dia dah di luar tafsir yang sebenar, cuma kita nak kait, nak bagi faham. Selagi kita masih duk di takut tradisional, sampai bila pun kita tak akan selesai, dan kita tak faham apakah sebenarnya yang dilakukan oleh mereka. Malam ni boleh kita nak berhenti, kes Allah marah sebab macam ni, semacam macam ni, kes Allah marah sebab macam ni, habis dah. Tapi benda tu berlaku dulu. Lah ni onar dia pasti berbeza, plan dia pasti berbeza, programmer dia pasti berbeza, mengikut zaman-zaman sampailah Allah mengkiamatkan dunia ni. Jadi inilah perlu kepada relating, hubungan antara nas-nas daripada Al-Quran, nas-nas sunnah dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita dapati pada zaman kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.